Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Okey, selamat pagi. Terima kasih sebab datang. Terima kasih kepada kawan-kawan daripada guru datang. Okey, sebelum tu saya nak beritahu yang objektif benda kita buat ni, discussion ni kita try nak budayakan ilmu ni. Maksudnya dia akan selerak. So kita point dia, kita cuba akan selerakkan. Maybe ada seorang lain akan dapat idea ni dan dia buat dekat tempat-tempat lain pula. So kita try nak selerakkan benda tu. So untuk yang first ni, kita bawakan Abang Rosli daripada OKU Bangkit 2012. Dia akan cerita pasal isu-isu masalah OKU lah. Itu untuk first lah. Maybe lepas ni kita akan cerita pasal ekonomi pula ke, kita tak tahu. So maybe kita akan try buat benda ni sebulan sekali ke, ataupun maybe sebulan 2 kali, atau 6 bulan sekali, kita tak tahu. So tapi yang tu lah point dia, kita try nak budayakan benda ni. So tanpa bermasa, kita kasih format dia, kita kasih dalam 15 hingga 20 minit kita berkongsi cakap. So lepas tu kita akan teruskan dengan soal jawab ke, ataupun perkongsian idea. Okay, buang masa, berkongsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kerana datang. Saya pun rasa seronok juga dapat tukar pandangan berkaitan isu orang kurang upaya atau ringkasannya OKU. Dalam mana-mana masyarakat, OKU akan wujud mana saya nak katakan orang kurang upaya selalu dianggap sebagai masyarakat yang terpencil. Jadi masyarakat terpencil ni menyebabkan orang tidak perhatikan sangat. Soalan dia, siapakah OKU sebenarnya? Selalu kita secara mudah kita menyebut OKU sebagai orang yang kurang upaya dari segi fizikal. Tetapi benarkah ketidakupayaan itu tidak wujud kepada apa yang dikatakan orang sempurna? Saya lontarkan secara simple dulu. Di mana adakah kita kata orang-orang yang sempurna ni tak ada ketidakupayaan dalam diri mereka sendiri? OKU Bangkit 2012 telah hantar memorandum kepada Suhakam yang mengandungi 11 tuntutan. Antara isu yang kita letakkan dalam memorandum Suhakam itu tadi adalah kita minta kerajaan supaya memasukkan perkataan disability dalam perlembagaan persekutuan. Maksudnya tidak ada siapa yang boleh didiskriminasi berdasarkan bla bla bla, gender, kaum, dan mesti masukkan perkataan ketidakupayaan. Ini sangat besar kerana selama ini sebenarnya orang kurang upaya tidak mempunyai sistem asas dan sistem sokongan dalam kehidupan mereka. Dia seumpama beginilah, saya umpama seorang kita ikat tangan dan kaki dia, kemudian kita campak dia dalam laut. Kalau dia boleh hidup, hiduplah. Kalau dia tak, biarlah dia tenggelam dalam laut. Itulah perumpamaan mudah untuk kita gambarkan bagaimana OKU survive dalam kehidupan mereka. Mereka tak ada setengah OKU misalnya tak dapat mendirikan asas. Kerana dalam peraturan pendidikan khas misalnya ada perkataan tidak boleh dididik dan boleh dididik. Maknanya kalau seorang tu ada anak OKU, dia akan tentukan dulu kalau anak OKU tu dia tak boleh uruskan diri dia tak akan dapat pendidikan asas, pendidikan sekolah. Maknanya akhirnya kalau anak tu dah besar dah tanpa pendidikan asas, kalau mak bapak meninggal, dia akan terbiar di jalanan. Itu kesan-kesan buruk kepada masalah ini. Malaysia sebenarnya dah menandatangani apa yang dikatakan Convention Right of Disability, CRPD. Tetapi ada beberapa part yang dia tak tanda tangani secara, macam tak ratifikasi dalam istilahnya, tak ratifikasi secara penuh, iaitu optional protocol. Maksudnya
setiap orang tidak boleh didiskriminasi, tak boleh ditorture, tak boleh didiskriminasi. Tetapi itu tidak diratifikasi ataupun tidak dikira sepenuhnya oleh Malaysia. Saya tak tahu bila Malaysia akan ratifikasi perkara itu. Okey, saya buat reka-reka saja. Kemudian OKU di Malaysia ni secara umumnya akan hanya diuruskan dengan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, di mana Jabatan Kebajikan Masyarakat ni di bawah JKM tu ada puluhan lagi. Maksudnya ada orang tua, ada kanak-kanak, ada berbagai-bagai, termasuklah isu OKU. Kemudian di bawah JKM tu akan diletakkan unit pembangunan OKU yang hanya diuruskan oleh beberapa orang ketentangan dengan bajet, dengan apa, peruntukan yang sangat terhad. Okey, bila OKU Bangkit bergerak, dia asas besar kepada pergerakan OKU Bangkit sebagai gerakan massa ni adalah dia nak meletakkan satu paradigma baru kepada isu-isu OKU. Kerana sebelum ni OKU hanya dilayan sebagai simpati. Misalnya kita tengok lagu Namun Ku Punya Hati kan, yang biasa dinyanyikan, ataupun kalau kita tengok filem-filem dan semua, selalu akan dimulakan dengan lagu Namun Ku Punya Hati kan. Saya pun tak larat nyanyi lagu tu. Jadi itu lagu yang sebenarnya memberi kesan negatif kepada OKU itu sendiri, merasakan bahawa dia tu hanya menumpang di sudut dunia. Dia datang ni pergi, tak apa orang kata, ada tak terasa, hilang, ada tak wujud, hilang tak terasa. Jadi itu menyebabkan potensi OKU tu tak dapat dibangunkan secara mapat, secara mantap. Itu kesan buruk, kesan jangka panjang, kesan budaya kepada lagu tu. Macam juga kita tengok baru-baru lepas misalnya ada seorang ustaz, dia bercerita dalam ceramah dia tentang, dia kata kalau kahwin dengan orang tak nampak, macam mana dia nak kenal antara belacan dengan air. Jadi itu satu sindiran. Tapi memang golongan agamawan di Malaysia ni secara sesetengahnya memang menjadikan OKU ni sebagai lawak. Itu satu kesan buruk kepada kita nak advokasi OKU ni supaya dia mengiktiraf diri dia. First, mengiktiraf diri dia yang setiap manusia ada potensi, setiap manusia ada kelebihan dia dan kekurangan dia lah. Tak kira dia OKU atau bukan OKU. Jadi bila ada bentuk-bentuk macam kita kata lagu tadi ataupun golongan agamawan yang menjadikan OKU sebagai bahan lawak, ataupun kita tengok sketsa di TV, ataupun kita tengok macam Piramli Sindir, bagaimana nak menolong orang buta, adakah dengan cara tarik tongkat. Itu perkara yang sebenarnya akan menyebabkan memberikan gambaran bodoh bagaimana layanan masyarakat terhadap OKU. Dia begini, sikap masyarakat terhadap OKU ni dia hanya memikirkan OKU hanya perlu dilayan sendiri, perlu dilayan dengan simpati dan kebajikan. Misalnya kita ada RM10 lah, kita ada RM10, kalau kita meletakkan OKU itu sebagai satu hak, dia dah decide daripada awal bahawa RM10 ni adalah hak. Maksudnya RM7 ataupun RM3 tu adalah, ataupun RM2, RM3 adalah hak untuk OKU, yang lain adalah untuk dia belanjakan. Tetapi kalau dia anggap kebajikan, dia anggap itu sebagai satu simpati, kalau ada lebihan daripada RM10 tu, RM1 ke RM50 baru dia akan berikan. Itu contoh mudah yang kita boleh gambarkan bagaimana sikap umum masyarakat terhadap OKU itu sendiri. Okey, saya akan lebarkan perkara-perkara ni. Ini saya akan sentuh secara on surface, permukaan saja. Nanti boleh kita buat sesi soal jawab yang saya rasa dia akan lebih pergi kepada soalan-soalan yang rincian. Saya rasa cukup sekadar itu. Okey, ada soalan ke apa benda ke, pandangan ke untuk tanya Rosi? Rosi. Ya. Yang OKU Bangkit punya yang disebut yang sebelum ni yang memorandum lah kan. Memorandum tu boleh tak Rosi describe lebih sikit
ceritakan lebih sikit tentang dia. Apa 11 tuntutan? Apa 11 tuntutan dia? Okey, antara isu yang kita nak tu macam saya sebut tadi, isu masukkan perkataan disability dalam perlembagaan persekutuan, terutama masukkan kerajaan diminta supaya satu pindah beberapa pasal dalam Akta UKU 2008, termasuklah Akta tentang pendidikan khas, maksudnya masukkan perkataan applicable dan non-applicable dalam peraturan pendidikan khas, yang mana kesan buruk kepada perkataan itu adalah maknanya tak ada persamaan hak kepada UKU untuk mendapat pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah hal yang paling asas sekali dalam kehidupan manusia, kan. Jadi semua orang sebenarnya boleh dididik, cuma bagaimana kaedah dia dididik, itu persoalan dia, kan. Bukan persoalan orang tu boleh dididik atau tidak boleh dididik. Macam ada kelas-kelas pula di situ. Sebab tu isu pendidikan misalnya, walaupun misalnya kategori sebepasi ataupun Down syndrome misalnya, mereka mungkin tak diajar ABC, tetapi akan diajar kemahiran asas, pakai baju, mengemas diri, kan, mengenal diri. Itu kemahiran-kemahiran asas yang perlu diberikan kepada setiap insan, kan. Jadi misalnya ada isu lagi, misalnya isu accessibility awam. Itu antara tuntutan kita lah. Itu 9 tahun, maksudnya mereka bentuk bangunan misalnya mesti mempertahankan apa yang disebut sebagai universal design, di mana mereka bentuk tu adalah mereka bentuk sejagat yang bukan hanya UKU sahaja yang accessible, sesuai untuk menggunakan, tetapi orang yang mungkin akan jadi UKU ataupun orang tua, ataupun kita yang mungkin ada masalah-masalah tersendirilah, kan. Jadi standard kepada mereka bentuk bangunan, bila UKU boleh menggunakannya, maknanya orang-orang lain pun secara tidak langsung akan mampu akses kepada bangunan tersebut lah. Dan ada lagi misalnya isu perumahan. Kalau kita tengok orang kursi roda misalnya, dia kalau nak bangun rumah tak payah, kemudian rumah pula bertingkat, sepatutnya mereka diberikan hak untuk dapatkan rumah di bahagian bawah untuk kemudahan mereka, kan. Ataupun kena ada rumah yang ada lift, itu misalnya, kan. Itu cuba ringkas lah. Ada berapa lain lagi? Ada lagi soalan? Dah banyak. Oh, Ada conversation. Apa boleh lontar. Boleh lontar mula pun boleh. Kejap mikir. Ada soalan apa boleh tanya tu? Boleh nak bagi komentar pun tak ada masalah. Untuk requirement UKU dalam bangunan ataupun macam mana pembangunan sekarang ni, apa yang masalah berlaku, apa yang saya nampak macam Cik Rosli kata tadi, requirement tu dia ada requirement untuk UKU dalam rekaan-rekaan ni. Tapi kat Malaysia ni standard itu sebenarnya tak seragam. Maksudnya setiap majlis, setiap negeri requirement untuk OKU ni adalah berbeza-beza. Maksudnya contoh kalau kita pergi buat rumah ataupun design bangunan di KL berlainan, di Shah Alam berlainan, di BJ berlainan. So adakah macam contoh gerakan ni ada satu usaha tak meminta pihak kerajaan pusat buat satu standard, maksudnya semua akan pakai satu standard saja supaya benda ni tak jadi kekeliruan buat pasangan yang akan datang. Maksudnya satu standard yang sama je. Contoh macam keluasan, kelebaran ramp ke, maksudnya apa semua tu. Mudah-mudahan ni adalah standard untuk semua. Ada tak usaha garap? Itulah sebenarnya, itu antara usaha kita adalah sebenarnya minta supaya dia begini tau. Masalah yang first yang terjadi adalah pembuat dasar tidak melibatkan UKU, terlibat dalam merumuskan dasar-dasar. Macam pembuat dasar ni maksudnya kerajaan tidak melibatkan UKU, letakkan UKU sebagai perumus dasar hal-hal yang berkaitan dengan UKU. Misalnya kenapa tidak letakkan UKU di Majlis Bandaran?
salah satu ahli tatakuasa mereka kan. Dan kalau orang tak tahu perlu wujudnya apa yang dikatakan audit access, audit accessibility. Maksudnya NGO OKU dipanggil untuk audit bangunan-bangunan yang telah siap, yang belum dapat CM apa semua kan. Jadi memastikan bahawa adakah ini accessible untuk OKU guna sebenarnya kan. Itu tidak dilakukan. Lepas tu soal keseragaman tadi juga sebenarnya kita ada masalah perundangan. Masalah ada undang-undang kecil di sekitar negeri, undang kecil saling bertukar tindih antara satu PBT dengan satu PBT kan. Pelaksanaan itu antara isu-isu yang rasa itu jangka panjang kami dengan Okey Bangkit kena gerakkan isu ni sekarang dan kena engage dengan majlis tempatan untuk settle perkara ni kan. So memang betul setakat ni MPJ saja yang Division rumah tu. ya Panel okey. ya betul. Tapi tak ada kesedaran di tempat lain. Sebab orang enggak bahawa misalnya kalau dulu saya ingat ada seorang agama sebut bahawa longkang ni bukan aurat. Jadi buat apa dia nak beli tutup? Sedangkan kalau longkang tak ditutup, bukan hanya OKU saja yang jatuh. Mungkin kanak-kanak, mungkin orang dewasa yang tak perasan longkang. Jadi sangat simplistik lah macam tu kan. Itu antara masalah yang saya pun sedar dulu. Dan ada kawan-kawan, beberapa kawan UiTM di bahagian saya tak ingat komputer apa, industri dia buat research betapa sebenarnya berlaku ketidakseragaman undang-undang itu sendiri. Jadi macam mereka bentuk arkitek ni hanya pelaksana, betul tak? Saya faham keadaan tu. Sebab tu saya tidak menyalahkan mereka bentuk ini. Masalah undang-undang itu pun tidak seragam. Seriously, I recall macam adalah beberapa tahun yang lepas baca artikel dalam surat khabar. Dia pada masa tu Menteri Kebajikan aja dibawa, dia blindfold dia dan di sekitar breakfast mereka bawa dia biar dia rasa first hand pengalaman menjadi OKU. Dan saya ingat lagi dia punya pertanyaan, dia punya jawapan, oh saya rasa sangat tersentuh sampai nak menangis. Dia cakap, akan saya usahakan okey ada perbezaan apa dasar yang boleh dilakukan. Jadi saya, kalau boleh saya dapat pendapat Cik Rosli mengenai pendekatan sebegini ya, untuk mendapat kesedaran daripada segi pokok dasar negara. Adakah bagus pada saya? Saya terasa macam yelah, naratif yang sama lah kan, macam untuk dikesiankan. Bukan masalah macam ini tanggungjawab saya sebagai menteri. Dia punya pendekatan dari pengalaman Cik Rosli, macam mana respon dari golongan politician atau pegawai kerajaan atau siapa yang dari lingkungan pembuat dasar, dia punya pendekatan dia dan attitude dia terhadap isu-isu OKU ni, bagaimana secara ringkas ni Cik Rosli boleh gambarkan? Saya tambah agak yang macam Yana kata dia untuk politician tu, maksudnya saya harus jelaskan politician ni secara menyeluruh tau. Politician daripada segi pembangkang ke pemerintah ke apa, orang ada tak buat tambahan? Okay. Saya tak ingat bila, tapi boleh cari di maklumat ni dekat page OKU Bangkit 2012. Kita ada buat ada beberapa gambar dalam tu. Bahawa kita pernah buat engage dengan geng-geng PR, buat dengan geng PR untuk bagi kita orang bagi taklimat kepada ahli parlimen. Itu sangat pelik lah, di mana dalam pengalaman taklimat itu kita bentangkan, kawan saya bentangkan beberapa dokumen antarabangsa berkaitan orang kurang upaya, misalnya CRP, Convention Right of Disability. Mereka seperti tercengang, mereka seperti rasa macam macam benda baru. So pendedahan itu menjadikan mereka, saya tak tahulah mereka malu ke atau mereka surut perasaan itu ke bagaimana. Tetapi kita semaklah handset parlimen misalnya, berapa peratuskah ahli parlimen di Malaysia, tak kira dia pembangkang atau kerajaan, bercakap tentang isu ini.
Kalau dia bercakap pun, dia hanya bercakap soal berapa peruntukan kerajaan yang diberikan kepada OKU. Itu sahaja. Dia tidak melihat OKU satu sebagai hak, dan dia tidak menggarap isu-isu tu macam mana OKU yang dah macam mana tahap kemahiran OKU, kemahiran vocational dia, macam mana berapa peratuskah dapat kemahiran. Dia tidak diperincikan. Sebab tu bila saya kritik ahli parlimen tentang ramai penyokong-penyokong pula jadi naik berang kan. Tapi itulah realiti bahawa ahli parlimen di Malaysia, tak kira sama ada dia pembangkang atau kerajaan, dia mempunyai paradigma yang sama je, iaitu OKU mesti dilayan dengan kebajikan dan tak fikir pun soal hak. Seolah-olah maknanya sesiapa yang lahir menjadi OKU ataupun tiba-tiba esok lusa kalian menjadi OKU misalnya, kalian telah secara tidak langsung kehilangan hak. Atas sebagai warga negara, mula first sebagai manusia dan kedua sebagai warga negara. Itu akan terjadi tau. Maksudnya secara tak langsung, kalau kita bercakap soal diskriminasi terhadap OKU tu, maknanya indeks hak asasi atau ketidakadilan sosial itu sangat teruk di Malaysia ini. Jadi kesimpulan saya sendiri, memang ahli parlimen dia hanya just datang, kita berasakan kita cubalah pakai blindfold, ini pakai tongkat apa semua ataupun, and then balik tak ada apa pun. Sebab dia tidak datang, dia satu, mungkin kesedaran, kita bersangka baik, mungkin kesedaran itu ada pada diri dia. Dia merasakan ini. Tetapi kesedaran itu tidak disokong dengan sistem. Maksud saya, kesedaran awam itu sendiri pun tidak wujud. Maksudnya politician ni, dia nak ada benefit dia. Kalau orang awam pun tak respon, tak berikan tanggapan bahawa ataupun siapa yang tahu tentang isu OKU, dia tak bercakap isu OKU, ni harapkan OKU hanya bercakap saja. Kerajaan kalian ini sekretariat dia bercakap hak dia, memanglah. Tetapi kalau orang awam juga turut bersama bercakap tentang isu OKU, dia akan rasa tergugat. Dia akan rasa, ini kita akan ada kepentingan di sini. Misalnya kalau manifesto parti misalnya tak ada isu OKU, orang awam akan rasa tak apalah, tak ada apa. Tetapi kalau ini hanya OKU sahaja yang mempertahankan bahawa perlunya masukkan isu OKU dalam ataupun agenda OKU dalam manifesto ataupun dalam gerakan politik, orang awam senyap saja. Jadi takkan ada apa pun. Sebab dia takkan rasa tergugat, ni dia kata OKU je, orang awam tak ada apa pun. Sebab itu yang dikatakan tadi, sokongan sistem tadi. Orang awam juga merasa turut bersama perlu mempertahankan hak-hak OKU walaupun mereka bukan OKU. Itu saja. Nak tanya satu lagi, macam gerakan-gerakan Islam, ada tak fight for gerakan Islam ni lah, macam paling minta pas lah, pas milih politis dia, ada tak diorang fight untuk PU? Dia gerakan Islam ni macam saya cakap, dia tidak mengubah banyak benda dalam masyarakat. Dia hanya just follow saja, ikut saja sebenarnya. Dan dia tidak melihat, dia sebenarnya berada di luar sistem. Dia tidak masuk dalam sistem. Dia hanya satu orang yang berteriak-teriak berubah, tetapi dia tidak bersama mengubah sistem, dan dia tidak faham sistem tu, bagaimana sistem tu bergerak. Misalnya dalam menguruskan OKU, dia tidak tahu, dia tidak buat dialog dengan OKU, satu hal. Dan dia tak tahu apa masalah pun. Bila tak buat dialog, macam mana dia nak tahu masalah kan? Dia cuma datang macam street dakwah, cakap, habis balik. Itu saja. Dia bukan datang, okey, apa masalah korang? Apa cerita dalaman, cerita underground yang berlaku dalam komuniti OKU. Dia tak tahu. Dia tak ada buat engagement itu. Jadi akhirnya yang dia selesaikan adalah follow
yang semasa. Misalnya ahli parlimen cakap tentang tambahkan allowance. Allowance bukan persoalan yang saya rasa dia dalam beberapa kes dia menambah allowance tu satu isu yang perlu ditangani juga, tetapi banner sistem yang lebih fundamental itu lebih perlu digerakkan lebih dahulu berbanding dengan tambah allowance itu sendiri, kan? Betul, tambah allowance kepada OKU yang tak ada pendapatan atau pendapatan mereka masih di bawah, dikira sebagai di bawah gaji minimum. Okey, fine. Tetapi isu-isu yang lebih fundamental, isu pendidikan asas, isu kemahiran, isu pendidikan sepanjang hayat itu perlu digerakkan bersama, serentak misalnya. Jadi kesimpulan saya, sebenarnya gerakan Islam tak mengubah apa-apa pun. Dia cuma berteriak dan tak masuk dalam sistem. Kemudian kalau dia ubah pun, dia hanya ubah hanya di luar, hanya hal-hal sampingan sahaja daripada sistem. Dia tak faham masalah kerana dia tak buat dialog. Lagi apa soalan? Tangan tu Benz. Tak, kalau ada apa persoalan yang nak luahkan ke apa ataupun nak tanya soalan-soalan yang pelik-pelik, tak ada masalah. Saya bersedia lah. Macam mana dengan ni media masa? Media masa sangat teruk lah sebenarnya. Media masa ni kerja dia melaporkan hal-hal yang tak benar banyak. Contohnya berkaitan isu EU. Contoh? Ini misalnya media. Semalam saya ada post dalam group, dalam page Dialog Dalam Gelap tentang respon seorang kawan saya terhadap sinar harian yang katakan OKU kelihatan ada sedikit minta sedekah. Itu juga satu sebenarnya, benda ni isu lapuk yang diulang-ulang. Itu juga satu sebenarnya media dia ada penipuan ataupun mengalih isu daripada isu yang sepatutnya yang perlu ditangani adalah gesa media tu harus menjadi penggerak untuk gesa kerajaan mematuhi peraturan meletakkan OKU ni bekerja 1% di sektor awam. Dia tak buat tu. Jadi bila dia tak buat tu, ataupun dia mungkin tak mampu buat kerana kalau dia buat, dia mungkin kena tekan, kena tarik permit akhbar misalnya, kan. Jadi cara tersembunyi dia adalah mengalihkan isu dan blame OKU ada sedikit gini. Jadi dia mengalihkan isu saja dan dia tak buat research secara mendalam. Kalau benar itu ada sedikit, kenapa tak buat laporan polis? Kenapa benda ni dah puluhan tahun berlaku tak ada penyelesaian? Kan? Maksudnya dia hanya melepaskan batu di tangga dan mengalihkan isu itu saja. Dia tak lebih dari itu. Dan mungkin sejak kebelakangan ini bila kita gempur media ni, padahal kita tak ada apa pun, kita tak ada sebab satu perangai media ni kita buat forum OKU ke apa, menjelaskan macam di peringkat awal dulu kita buat isu-isu yang kita kata pekerja sendiri ni, OKU tertindas, OKU culas, kita panggil media untuk menjelaskan isu ni. Dia tak datang pun. Kita panggil datang ke pejabat, dia tak layan pun. Itu sikap media di Malaysia, kan? Sama ada media online atau media cetak, sama je, kan? Kita panggil dia. Ataupun event-event mereka tak datang. Jadi macam mana mereka nak memahami isu ni dan nak menggarap pengamatan yang lebih kritis terhadap isu OKU? Mereka tak turun ke lapangan menganalisa itu secara cermat. Jadi media akhirnya akan melaporkan cerita-cerita bohong berkaitan OKU. Dan mungkin salah satu cara ataupun kaedahnya adalah menggerakkan OKU itu sendiri untuk menulis pengalaman-pengalaman mereka. Semua orang telah jadi diri mereka sendiri. So apa masalah? Media yang dikatakan media yang dominan itu secara tidak langsung akan mengecil peranan mereka sebenarnya. Sebab masing-masing dah ada diri mereka sendiri dengan Facebook mereka, dengan wall mereka. Tulis dekat wall mereka. Dan benda tu akan tersebar secara tidak langsung. Realitinya misalnya, selain daripada bergerak buat forum macam ni, OKU juga, OKU Bangkit ada page, boleh like di page OKU Bangkit
boleh cari OKU Bangkit 2012, boleh like page tu, dan di situ ada update banyak maklumat-maklumat tu, dan boleh juga pergi kepada Dialog Dalam Gelap, page yang saya buat sendiri. Dan kita akan sentiasa update event ataupun apa-apa pandangan kita terhadap isu-isu OKU. Kita respon terhadap apa-apa, sama ada dia dalam bentuk dasar-dasar kerajaan yang akan dirumuskan berkaitan OKU, ataupun cerita-cerita yang mungkin dianggap sangat underground, sangat pelik, sangat misteri. Sebab tu dia kata Dialog Dalam Gelap tadi, sangat pelik, sangat yang tidak disangka-sangkakan terjadi dalam komuniti-komuniti yang terpencil ini kan. Jadi dia akan dituliskan. Jadi maknanya secara tak langsung Facebook atau medium semasa ni akan mengimbangi balik pandangan-pandangan yang sudah menjadi dominan terhadap OKU, mengatakan OKU ada sedikit gini, ataupun mana-mana yang mengenali OKU itu sendiri lebih baik bertanya kepada OKU itu sendiri kan, tanya analisa mereka, tanya pengalaman mereka sendiri berbanding percaya kepada media-media ini kan. Okey, satu lagi nak tanya ni Bung Nasir. Pasal ada apa-apa progress tak sekarang daripada OKU Bangkit 2012 tu? Ada apa progress tak? Adalah apa benda berdasar ke daripada dapat ada apa akta baru ke? Bagus, sebab satu ada beberapa ada, kalau kita tengok ada dua side lah. Satu side masyarakat, satu side kerajaan. Okey, first kita tengok side kerajaan. Kerajaan ada kesan daripada pergerakan OKU Bangkit 2012 sebenarnya yang hanya digerakkan oleh beberapa orang OKU sahaja sebenarnya, dan kira beberapa orang OKU yang terdiri daripada pelbagai jenis OKU. Ada OKU penglihatan, roda, dan kita ada common understanding yang sama walaupun secara rinciannya kita akan ada berbeza pengalaman kan. Itu standard lah, normal. Tetapi ada beberapa kesan yang timbul. Misalnya kerajaan buat SMOKU, dia katakan sistem untuk pendaftaran, mana-mana anak OKU ataupun OKU nak daftarkan, dia ada SMOKU. Okay. Tetapi selama ini sebenarnya kalau seorang tu ada anak OKU, dia tak wajib daftar, dan kerajaan tak akan kenakan apa-apa punishment kepada orang tersebut. Sebab dia kata apa? Nanti ibu bapa malu kalau dia ada anak OKU. Jadi kerajaan tidak memaksa anda untuk mendaftarkan apa anak OKU, ataupun tiba anak tu lahir dah dikesan cacat, dia tidak akan didaftar secara automatik. Tetapi antara cadangan kita kepada kerajaan melalui Suhakam tu tadi, secara automatik sepatutnya anak yang dilahirkan OKU ataupun OKU itu sendiri didaftarkan secara automatik dan wajib. Sebab apa? Dan melalui data-data inilah kita tahu berapa jumlah OKU kan. Okey, sebab apa? Kita tengok ini saya melencong sikit. 10 tahun, 20 tahun akan datang, kita tengok perkembangan alam sekitar akan semakin kompleks. Bencana alam, ribut, gempa bumi, itu juga akan menghasilkan orang-orang kurang upaya yang semakin bertambah. PBB menganggarkan hampir 15% penduduk dunia akan menjadi kesan daripada reduction apa saya ingat istilah Inggeris. Itu akan memberikan kesan kepada orang-orang kurang upaya yang semakin bertambah. So apakah jangka panjang dan jangka pendek program kerajaan untuk mengatasi orang-orang yang akan jadi kurang upaya? Adakah mereka akhirnya akan terbiar begitu saja dan akhirnya akan pusing balik menjadi beban kepada negara itu nak menguruskannya, kalau negara tidak mempunyai program jangka panjang dan jangka pendek yang tepat, ataupun kerajaan tidak mempunyai data-data, maklumat-maklumat spesifik tentang berapakah jumlah OKU di negara tersebut. Macam mana dia nak buat pembangunan secara menyeluruh terhadap OKU itu sendiri. Itu kesan tu. Dan ada juga misalnya kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Wanita, dia buat engagement dengan NGO dan minta NGO memberikan pandangan-pandangan balas terhadap dasar-dasar kerajaan tentang
OKU. Saya sedang menunggu dokumen kerajaan berkaitan pelan perancangan induk berkaitan isu OKU. Hasil kesan daripada engagement dia dengan NGO. Yang menariknya, seolah-olah kerajaan, infrastruktur kerajaan itu sendiri tidak maksudnya institusi sedia ada tak mampu memberikan maklumat-maklumat sehingga dia terpaksa turun ke NGO, turun ke dan ya, kita akan tengoklah macam mana pelan perancangan kerajaan nanti terhadap isu OKU. Kesan pada masyarakat kita tengok, masyarakat dah mula sebenarnya buka mata. Saya perasan juga perkara itu secara kita tengok komen-komen ataupun pengalaman saya engage ataupun pergi talk di mana-mana tempat. Kerajaan dah mula sedar dan ada sebahagian dah rasa tidak perlu rasa malu bergaul dengan orang kurang upaya. Dulu pelik, kalau misalnya orang kurang upaya ni, kalau zaman-zaman Yunani atau Eropah kuno dulu, misalnya orang kurang upaya ni akan dibakar hidup ataupun dia akan dikembalikan atau akan diasingkan di satu tempat misalnya. Ataupun zaman Vietnam, selepas Amerika Vietnam itu, orang kurang upaya tak boleh duduk di kawasan-kawasan awam kerana dilihat sebagai mencacatkan suasana. Tetapi perkara itu dah mula mengurang dan mengecil sebab sebab gini tau, saya sendiri, pendekatan saya membuka pandangan budaya umum tentang ketidakupayaan dan kesempurnaan itu sendiri yang saya sebut di peringkat awal. Dan dah mula orang misalnya ibu bapa yang ada anak OKU, kalau dulu mereka simpan dalam rumah madu, ada anak OKU atau tak hantar mereka ke sekolah. Sekarang dah mula start, mereka dah keluar bawa anak mereka ke khalayak kan? Ataupun ada yang adik-beradik yang ada anak abang atau kakak tidak, mereka mula mengaku bahawa mereka. Jadi itu satu, saya rasa langkah awal untuk masyarakat melihat balik persepsi mereka terhadap disability itu sendiri lah kan. Jadi itu saya rasa antara beberapa kesan yang ni. Dan kita tengok kesan juga dia ada satu side lain adalah kesan dalam komuniti OKU itu sendiri sebenarnya. Sebab selama ni OKU oleh kerana mereka ni dilayan dengan kebajikan dan simpati, mereka dah jadi macam biasa tau. Dah rasa tak apalah, nak buat macam mana, dia dah layan aku sebegini-begini, okey lah. Dia dah terima benda tu sebagai satu doktrin dan dogma yang mereka anuti. Lalu bila kita bercakap soal kau kena tutup hak, kau kena tahu hak kau, tak boleh, nanti bahaya begini. Siapakah kita ni? Bukankah hak kita diciptakan oleh orang-orang sempurna? Itu ada perdebatan itu di kalangan kami. Hak kita ni tak ada hak. Macam kesan lagu tadi lah, kita tak ada hak. Hak kita pun sebenarnya, kalau kita ada hak pun, hak kita pun, hak itu telah diciptakan oleh orang-orang sempurna. Kerana ketidaksempurnaan kita perlu diciptakan hak kita. Itu maksud dia. Jadi kesan juga bila misalnya dalam kes OKU Penglihatan, bila berfikir jadi jalan sahala, bila kita engage atau NGO engage dan hantar memorandum kepada kerajaan buat tak indah saja, itu menjadikan mereka dah kata bosan lah. Mereka dah rasa rupanya sebenarnya mereka layan, NGO dilayan seperti maaf saya guna bahasa yang kurang baik, seperti anjing sebenarnya. Datang kalau ada program baru NGO dipanggil untuk buat engagement. Dia tidak ada satu hubungan yang berat di mana NGO jadi pakar rujuk pada kerajaan untuk isu-isu orang kurang upaya. Jadi kerajaan hanya tampak dana, kau buatlah apa yang kau suka. Akhirnya dana tu tak diurus dengan baik, terbengkalai gitu. Lepas tu minta lagi, campak lagi, pusing lagi. Jadi kitaran yang sama. Jadi saya tak menafikan juga gerakan-gerakan NGO tu ada peranannya. Tetapi sebab tu kita perlu, sebab tu OKU Bangkit muncul daripada konteks tu. Dia nak gerakkan masa, gerakkan society itu, kesedaran awam itu bersama sekali. Sebab NGO ada kerja-kerja dia, gerakan masa pun ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat lah. Tapi kesan tu lah, kesan kepada kerajaan, kesan kepada masyarakat, dan dia juga memberi kesan kepada komuniti OKU yang semakin hari semakin sedar tentang hak mereka. Satu, kalau tengok
Kalau anda mungkin ada add kawan-kawan yang OKU, tak kira OKU apa, mereka dah mula berani bercakap di Facebook, oh kita nak begini, kita nak begini, nak begini. Dulu tak. Dulu tak apalah, kita simpan dalam hati lah kan. Tak apalah, Tuhan tahu, Tuhan tolong kita nanti insya-Allah. Ataupun kalau kita bersabar, kita akan dapat syurga lah di akhirat. Itu antara dogma-dogma yang ditanam juga oleh orang lain kepada OKU, yang menyebabkan diri OKU itu dia dah tak fikir tentang dia punya potensi. Dia tak rasa bangga dengan apa yang dia ada. Dia rasa rendah diri yang melampau. Itu kesan-kesan psikologi yang muncul daripada paradigma kebajikan tadi. Okay. Ada apa question lagi? Sebelum dah panas ni. Scan. Ya. Beli. Kalau panas ni. Just sharing lah. Okey. Saya ni pun tak adalah alim. Maksudnya dalam Islam ni Tuhan pun tak ada membezakan. Memang Islam pun tak ada membezakan. Maksudnya saya nak cakap pasal terms lah. Mungkin bila cakap terms mungkin orang kata benda mudah, benda yang tak diambil berat. Tapi bila cakap pasal orang OKU, orang kurang upaya, mungkin terms tu kurang ataupun disable. Dalam Islam kekurangan tu sebenarnya ada. Ciptaan Tuhan semua sempurna. Maksudnya Tuhan mungkin ambil part of dia punya life, tapi dia akan bagi balik dalam bentuk yang bentuk lain. So in a way it's balance up things. Mungkin itulah sistem tu dah betul. Tuhan pun dah jadikan semua sempurna. Tapi manusia ni lah, manusia kata salah ataupun kurang mengambil berat benda-benda macam ni. Maksudnya contoh dia mungkin kurang dari segi satu segi, tapi dia ada kelebihan di satu segi. Maksudnya bagaimana masyarakat nak meng-highlightkan kelebihan-kelebihan yang dia ada selain daripada kelebihan yang manusia biasa yang ada. Maksudnya contoh kebajikan tu sendiri kan, sistem tu semua dah ada. Maksudnya dari segi zakat, contoh sistem dah ada, tapi dia punya implementation tu amat-amat diragui. Maksudnya tak digunakan sepenuh-sepenuhnya pada golongan-golongan macam ni. Adakah kita on the terms itself, contoh terms disable, adakah kita boleh menukarkannya pada satu term yang lebih kata tidak menampakkan kekurangan, tapi lebih menghighlightkan apa kelebihan dia lain? Contohlah saya pun tak tahu idea ni boleh pergi ke mana. Kita tak highlightkan kekurangan, kita highlightkan apa kelebihan yang dia ada on the terms itself. So benda ni pada saya lah mengajar juga manusia sebagai appreciate penciptaan Tuhan on the holistic way. Itu saya, kalau saya salah minta maaf. Tarik pandangan tu. Dulu kalau anda ingat dulu ada istilah cuba nak menukar kataan orang kurang upaya tu pada orang kelainan upaya. Ada debate itu. Tetapi sebenarnya kalau ikut Akta Orang Kurang Upaya 2008 lah, orang kurang upaya lah orang yang bila dia berinteraksi dengan dia akan ada masalah bila dia interaksi sosial dengan masyarakat dia. Maknanya first, dia mesti ada kecacatan yang kekal. Maknanya kalau dia blind, bukan tiba hari ni dia nampak, esok dia tak nampak. Tak, dia mesti ada kecacatan kekal, dan kecacatan itu akan menyebabkan dia sukar untuk berinteraksi dengan sekitaran dia. Okay, dia suka nak bergerak, dia suka nak kalau tu dia suka nak komunikasi yang bertutur, orang peka misalnya kan. Jadi itu yang dikatakan bagi saya tak perlu. Bagi saya sendiri secara jujurnya, saya tak perlu menukar tu. Biarlah, tak apa orang kurang upaya. Tetapi yang menjadikan orang itu kurang upaya secara filosofi adalah masyarakat tu sendiri. Masyarakat yang disablekan dia, masyarakat yang tidak memberikan ruang-ruang
untuk dia mempunyai persamaan hak. Itu sebenarnya, bukan masalah oh saya tak nampak. Okey, kalau misalnya infrastruktur tersedia dengan baik, ada jalan yang baik, ada rel yang baik untuk orang kursi roda, maknanya secara tidak langsung dia tidak, bukanlah maksudnya dia betul, dia secara akta dia ditarikh sebagai orang kurang upaya, tetapi secara sosial dia bukan disabled lah, kerana infrastruktur telah menyokong dan membantu dia. Itu saya kata tadi, yang disablekan dia adalah masyarakat tu sendiri. Masyarakat telah bina satu gap, bias sosial. Bias sosial menyerah, kau tak boleh, kau kurang upaya, jadi apa tu nak wujudkan persamaan. Jadi kadang-kadang bila misalnya kita tengok orang-orang yang orang-orang kurang upaya yang mungkin kita nampak cemerlang, itu sebenarnya adalah bukan kerana sistem sokongan tu, bukan kerana, tapi kerana kalau orang macam saya selalu cakap pada diri saya, kalau orang normal, orang sidik baca 10 buku 1 tahun, saya kena baca 100. Maknanya usaha ikhtiar kena berlipat kali ganda untuk menyamaratakan, membina lantai budaya yang sama tadi tu, kan? Maknanya kerangka budaya tu yang kita nak ubah, kerangka budaya tu yang kita nak bentuk. Okeylah, persoalan kalau naik parti A dia buat, tapi ke dasar dia, pemahaman dia terhadap disability itu sama dengan yang sebelum tu, dia akan melaksanakan, akan merumuskan dasar-dasar yang sama saja. Okey, bukan tak ada kalau persoalan dasar tu, persoalan pelaksanaan, bukan tak ada dasar yang baik. Macam isytiharan oleh Jabatan Pemerintah Masyarakat, boleh semak di website dan tentang dasar orang kurang upaya. Betul, dasar itu bagus, tetapi dasar itu tidak dapat dilaksanakan kerana mekanismenya. Kenapa? Macam mana misalnya itu berjumpa dengan Menteri Nancy Shukri tentang Jabatan Perdana Menteri, kan? Bahawa sebenarnya oleh kerana stigma masyarakat menganggap dengan paradigma kebajikan tadi, lalu dia melihat Kementerian Pembangunan Wanita ataupun JKM tu hanya kerja dia ulu duit. Dia tidak melihat JKM sebagai advocate, dan dengan struktur dia tak mampu sebenarnya, dan dia tidak dihormati oleh kementerian-kementerian lain. So macam mana struktur itu nak laksanakan dasar yang baik itu? Mustahil. Sebab tu antara lontaran ataupun ijtihad kita di Malaysia ni adalah, di Malaysia sepatutnya sudah ada apa yang dikatakan Kementerian Orang Kurang Upaya, seperti di negara-negara lain. India yang kita katakan masyarakat miskin dah buat, Thailand negara jiran kita dalam on table di parlimen. Tetapi ahli parlimen di Malaysia ni masih lagi suruh dia bercakap soal CRPD, Convention Right of Disability pun dia dah tengah-tengah. Apatah lagi nak bercakap soal tadi kementerian tadi, jauh lagi, kan? Jadi apa yang kami buat ni kira macam 50 tahun lagi lah, mungkin anak-anak tuan-tuan yang akan sedar benda ni, akan laksanakan benda ni sebenarnya. Dan saya pun sedar bahawa saya tak mengharapkan keajaiban, tiba-tiba saya bercakap ni pun jadi, tak. Saya tahu nak ubah budaya tabiat masyarakat daripada kebajikan kepada paradigma hak itu tak mudah, kan? Misalnya begini, manusia tertarik kepada, gini saya bagi contoh analogi mudah. Kalau kita pergi pasar, kan, maukah kita beli ikan yang busuk? Maukah kita memilih buah-buah yang buruk? Tidak. Maknanya secara normal manusia sangat mencintai kesempurnaan. Secara nalurinya manusia akan dijebak mencintai itu. Mustahil seorang yang pergi pasar, tak apalah sikit saya nak beli ikan busuk. Tak, tidak akan berlaku. Tetapi semangat mencintai kesempurnaan bukan menjadikan seorang itu rasa macam orang yang tidak sempurna itu sebagai satu bentuk hinaan. Dia begini tau, dulu ada satu perasaan kalau dapat anak cacat ke dapat anak ni saya cerita secara terbuka lah, ada dapat anak cacat ke dapat anak ini sebagai satu bentuk cakap sebagai bentuk dia dah kira macam kesian, dia kira dah macam satu dia akan dipulaukan oleh masyarakat bila dia dapat anak cacat.
Itu kemudian paradigma budaya itu dibentuk tau. Dia rasa macam terpinggir masyarakat. Kau dapat anak cacat, maknanya kau ni datang daripada benda yang tak baik. Pokok yang baik mesti daripada yang baik. Maknanya keturunan kau keturunan tak baik lah. Menganggap kecacatan, disability sebagai sial, sebagai sesuatu yang sangat menjijikkan, itu ada dalam otak-otak bawah sedar masyarakat. Dan itulah yang menjadikan mereka rasa tak apalah, kita layan dia sebagai gaji kan sudah lah, apa dia hak. Dia mana ada hak. Orang yang lahir daripada yang tidak sempurna, benda yang tak sempurna, lahir sempurna jadi apa jika dia ada hak. Itu yang menyebabkan dia simpan dalam rumah, dia tak bagi campur dengan masyarakat, ataupun kalau dia tu ada anak cacat, dia dipulaukan oleh masyarakat dia. Itu yang terjadi. Jadi itulah saya rasa antara perkara-perkara budaya yang kita perlu criticize, kritik perkara itu kan, sikap itu. Tetapi orang barat, bukan di barat tak ada diskriminasi, tetapi public awareness, kesedaran awam itu lebih baik kan. Kalau contohnya di Malaysia, orang reka bentuk dah buat reka bentuk jalan untuk OKU, tetapi masih lagi orang cilok parking kursi roda, ataupun orang tempat blind tu dia letak motor, pun ada masalah juga. Tak disertakan dengan public kesedaran awam tu sendiri. Jadi inilah saya rasa antara isu-isu yang kita perlu sama-sama fikirkan lah. Mungkin enforcement self-conductor, enforcement ada contoh macam parking kan, dia memang provide. Tapi bila orang bagi letak kereta orang biasa, dia tak pergi macam educate ataupun pergi denda apa semua. Sebagaimana contoh parking yang biasa orang parking di jalan, dia akan denda, dia akan plan. Tapi biasa kalau parking OKU dia tak akan buat apa. Okay, enforcement pula. Itu sebenarnya nak gerakkan PBT ni, Pihak Tempatan ni untuk menyedarkan mereka terhadap bahawa mereka perlu buat satu law ke ataupun peraturan ke yang boleh menghalang daripada parking-parking ni dijilok, diambil kan. Tapi itu saya kata Okey Bangkit masih di peringkat awal, dan kita berharap kita dapat engage dengan pelbagai group, pelbagai komuniti, pelbagai lapisan masyarakat, supaya kesedaran tu merata. Bukan hanya melalui politik atau melalui tak. Dia mesti menyelinap ke segenap struktur budaya tadi, struktur sosial kan. Sebab nak ubah masyarakat tu tak mudah lah. Nak ubah paradigma yang saya rasa dah dikongsi atau dianuti oleh generasi by generasi tu tak mudah lah. Jadi kawan-kawan yang datang ni kira sangat beruntung lah, kerana mungkin dapat perspektif baru, ataupun mungkin dah sedar perspektif ini, tapi mungkin memantapkan lagi kan. Okay, alright. Sekarang dah sebentar pun, okay. Okay, saya rasa kita boleh tutup lah benda ni. So, maybe kalau apa-apa nak lebih lanjut ke tanya Abang Rosli ke, kita boleh buka Abang Rosli, Bobat Rosli, Muhammad Rosli Ibrahim, ataupun like OKU Bangkit 2012, ataupun dialog dalam gelap. So, apa-apa soalan dekat kita pandangan tu boleh Rosli lah. So, yang untuk memorandum 2012 tu pun boleh upload dekat internet, PDF file. Lepas tu ada list 11 tuntutan memorandum OKU Bangkit. So, boleh tahulah daripada situ. So, terima kasih banyak sebab datang. Itu je. Okay. Betul ada sandwich makan?